Banci Pertanian 2024 merekodkan 159,259 pegangan pertanian di Sabah, merupakan tertinggi di negara ini. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup berkata zon pedalaman Sabah mewakili 26% daripada pegangan pertanian yang merujuk jumlah individu atau pertubuhan yang terlibat dalam sektor pertanian. Nilai berkenaan dijangka terus meningkat berdasarkan potensi keluasan tanah pertanian yang masih belum dibangunkan di pedalaman. Melihat kepada potensi itu, Kementerian mempergiat usaha merancakkan sektor pertanian. Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri komited memperkasa sektor pertanian melalui perancangan dasar, program sokongan teknikal dan pelaburan infrastruktur luar bandar. Kesediaan itu agar produktiviti sektor agromakanan dapat terus dipertingkat. Dalam pada itu, KPKM sedia meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimumkan penggunaan tanah di pedalaman. Keperluan itu memandangkan hampir 95% kawasan pedalaman di negeri ini bergantung kepada sektor pertanian. Pada tahun ini, setakat ini lebih daripada 10 juta ringgit untuk diberikan kepada agensi dan kerajaan negeri Sabah untuk membangunkan kawasan-kawasan yang tertentu. Dijangkakan jumlah peruntukan untuk program mengoptimumkan penggunaan tanah dengan kerjasama kerajaan negeri akan ditambah menjelang hujung tahun ini. Sementara itu, pengunjung teruja menghadiri program Road to HPPNK Siri 2 EDSUK. Kali terakhir HPPNK dianjurkan di Sabah pada 1995. Sangat memuaskan. Saya beli beras sama pergi buka akaun agrobank untuk budak saya. Dapat meningkatkan lagi saya punya ilmu macam mana dorang cara untuk menarik pelanggan. Semua ada yang macam bibit benih dalam segi pertanian. Saya akan menggalakkan lagi supaya masa-masa akan datang ada lagi sebeginilah. Kemuncak sambutan akan berlangsung di SICC Kota Kinabalu 1 hingga 3 Ogos depan. Bekalan air di kawasan Kota Kinabalu dan Putatan dijangka lebih stabil dengan siap sepenuhnya loji rawatan air LRA Telibung 2 Fasa 2. Kerja-kerja flushing, ujian dan pentauliahan di loji tersebut telah dimulakan sejak Rabu lalu. Pengoperasian loji tersebut membolehkan lebih banyak air disalurkan ke kawasan utara Kota Kinabalu seperti Inanam dan Sepanggar sekaligus menyeimbangkan air di kawasan pusat bandar dan Putatan. Sebahagian air telah dapat ditolak ke kawasan Inanam. Jadi ini menunjukkan akan ada peningkatan bekalan air terawat di kawasan KK Utara dan yang seterusnya di Kota Kinabalu dan juga Putatan. Dalam pada itu, katanya gangguan bekalan air melibatkan hotel sekitar Kota Kinabalu baru-baru ini beransur pulih. Jabatan Air sedang menjalankan pelan pemulihan yakin gangguan bekalan air akan terus berkurangan menjelang hujung bulan ini. Susulan kes pelajar tingkatan 1 yang maut dipercayai terjatuh dari tingkat 3 asrama di sebuah sekolah menengah agama di Papar. KPM menyerahkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Kita akan berikan sokongan kepada pihak polis dalam dapat memastikan siasatan menyeluruh dan dapat kita lihat apakah tindakan yang adil untuk semua pihak. Sementara itu, Exko Agama dan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif memberitahu Jabatan Pendidikan Negeri turut sedia beri kerjasama berhubung kes berkenaan. Jabatan Pendidikan akan memberikan kerjasama yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya harap kita semua bersabar dan saya juga bagi pihak kerajaan negeri mengucapkan takziah kepada keluarga.
Ketika ditanya kemungkinan kes mempunyai kaitan dengan buli, Datuk Arifin berkata perkara itu diserahkan kepada pihak polis. Projek pembinaan Pusat Tabung Darah Sabah dalam peringkat akhir proses tender. Projek bernilai RM86 juta itu akan dibina di Bukit Padang, Kota Kinabalu seluas 1.05 hektar tempoh terdekat. Pelaksanaan semula projek ini membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memperkukuh sistem kesihatan di Sabah. Cuma ada masalah sedikit berkaitan dengan teknikal. Kita sudah serahkan kepada pihak Jabatan Kerja Raya berbincang dengan pihak KKM. Bagaimana pembuatan DP plan itu dari segi harga, kos dan sebagainya. Terdahulu, beliau yang juga Exco Kesihatan Negeri merasmikan klinik Desa Merapok. Turut disampaikan 8 mesin dialisis kepada kluster Keningau, iaitu masing-masing 2 di Hospital Keningau, Hospital Tambunan, Hospital Tenem dan Klinik Kesihatan Nabawan. Inisiatif Bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ ini bagi memperkasa kemudahan kesihatan di kawasan pedalaman. Kerjasama strategik antara pihak swasta dan kerajaan berjaya menjana ekonomi setempat, malah usaha berterusan lebih memudahkan urusan komuniti. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin kolaboratif seperti itu berjaya direalisasi hasil dedikasi kedua-dua pihak. Ketika memberi penghargaan kepada usaha itu, beliau turut berharap warga Wisma Harta Sendirian Berhad yang merupakan anak syarikat Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dapat meningkatkan keupayaan dan lebih berdikari dalam menjana ekonomi. Peranan anak syarikat akuinya tidak harus dipandang mudah kerana turut memainkan peranan langsung dalam menyokong pembangunan ekonomi setempat. Perkara ini dinyatakannya ketika merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang Wisma Harta Sendirian Berhad. Sejajar perkembangan teknologi dan kehendak rakyat yang semakin tinggi, penjawat awam perlu beradaptasi dan berdaya saing agar terus relevan. Perkhidmatan yang efisien dan responsif menyumbang secara efektif dalam sistem penyampaian kerajaan. Teruskan perkhidmatan yang cemerlang itu. Semua penjawat-penjawat awam, we give recognition kepada mereka yang telah bekerja dengan terbaik. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Majlis Perbandaran Tawau MPT 2024. Suria Capital Holdings Berhad komited merealisasikan pembangunan semula Pelabuhan Kota Kinabalu Lama sebagai destinasi dermaga yang bertenaga dan bersepadu. Pengarah urusan kumpulannya, Datuk Eng Kiat Min berkata, ia juga komitmen syarikat yang tersenarai di Bursa Saham menyokong wawasan Sabah yang lebih luas untuk pembaharuan bandar, pelancongan dan kepelbagaian ekonomi. Elemen utama pembangunan adalah cadangan kompleks terminal feri baharu bertaraf antarabangsa yang disepadukan dalam Pelan Induk Jesselton Docklands. Bagi memudahkan pembangunan semula itu, operasi feri semasa di Jesselton Point akan dipindahkan sementara ke JT Selatan hujung tahun ini. Keseluruhan usaha pembangunan semula itu bukan sekadar projek hartanah, sebaliknya inisiatif transformasi strategik yang bermanfaat kepada negeri. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bu Mawen di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.